Batang Lupar mengalir sepanjang hampir 200 km, menjadi nadi perhubungan sejak bersaman, kekal segar dan terpelihara dari pencemaran. Ia yang menjadi sumber rezeki sejak sekian lama juga merupakan satu antara 22 sungai yang menjadi tempat pembiakan reptilia ganas, iaitu buaya. Pada era 80-an, sungai ini digeruni kerana penjaganya, bujang senang, sering mengamuk dan membaham ramai mangsa. Maksudnya apa? Udang galah Batang Lupar menjadi kegemaran ramai dan nelayannya terpaksa bertarung nyawa demi mencari rezeki untuk keluarga. Konflik antara buaya dan manusia telah terlalu banyak mencatatkan angka kematian. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC, konflik ini mencatatkan angka kematian seramai 42 orang antara tahun 1980 hingga 2009. Jaring ini bukan perangkap buaya maupun jerat ikan, tetapi langkah keselamatan bagi mengelakkan pelajar sekolah daripada dibaham buaya ganas ketika mereka mandi. Berdasarkan tinjauan SFC yang dilakukan sejak 1995, populasi buaya tembaga di beberapa sungai telah meningkat dengan ketara. Kejadian serangan ke atas manusia juga meningkat selaras dengan bilangannya. Batang Lupar paling banyak menyaksikan insiden serangan buaya dengan 16 kematian, disusuli Sungai Sarawak dengan 5 kematian dan 4 di Sungai Saribas. Liliana Lamban, 23 tahun, sering membantu suaminya mengasingkan udang galah mengikut grade sebelum dijual kepada pelanggan. Gary Selling, 38 tahun, menangkap udang galah sebagai sumber pendapatan utamanya. Depan sini cakap, orang tangkap udang pakai abau. Tapi sini kita orang tangkap pakai belat. Abau tu berat dia kan? Ya sama, tapi cara pembuatannya berbeza. Yang abau tu kalau dekat Semenanjung macam pukat tunda tu. Wah. Ya. Tapi belat kita pasang dekat lumpur saja. Tepi sungai. Banting memang daerah yang cukup terkenal sebagai pengeluar udang galah di Seri Aman. Pasang surut air adalah waktu penentu untuk Gary dan rakannya menangkap udang galah. Bagi memudahkan kerja, mereka terpaksa menggunakan sampan kecil kerana ia lebih ringan dan mudah menyusur menghampiri tebing yang berlumpur. Pukat yang mereka namakan belat ini dialih ke lokasi yang baru kerana ia telah berada di sini hampir 2 minggu dan hasil tangkapan telah mulai berkurangan selain mendapat perhatian buaya di kawasan ini. Apabila ini belat ini sudah ditarik, waktu pasang, kalau kita lawan sudah lewat pergi sini, memang siaplah dibedal oleh sang buaya tu. Oh, dia mesti tak boleh lewat lah. Mesti tidak boleh lewat. Jangan lagi kalau ada ikan besar sini, memang dia terus bedal terus.
Berdasarkan pengalaman hampir 20 tahun menangkap udang galah, Gary yakin lokasi baru ini mampu menghasilkan tangkapan lebih lumayan. Selalu lagi pasang belat ni adalah kalau 10 kali, 6-7 kali memang adalah dia kacau. Memang koyak. Memang koyak terus. 7 kali. Biasa, memang biasa. Jadi kalau koyak tu kena jahit balik ke ataupun beli jaring baru? Memang kena jahit lagi. Jahit. Ya, terpaksa jahit lagi. Jahit balik ya. Jahit, mau basuh lagi sebab dia punya bau pun lama sudah melekat sini. Jadi kalau ada bau melekat, Kalau ada bau dia masih melekat, udang pun susah mau masuk. kan Dalam lagi takut apabila hujan. menangkap udang galah, cara yang diamalkan oleh masyarakat Iban. Ini adalah cara tradisi yang mereka panggil empang. Kalau Melayu Sarawak manggilnya belat, tetapi menggunakan jaring. Inilah dia sumber rezeki utama masyarakat Iban di pinggir sungai Batang Lupar. Dan sungai ini adalah sungai kecil, Batang apa memang nama sungai? Batang skrap. Batang Skerap yang mengalir masuk ke Batang Lupar. Sementara menunggu air pasang menjelang senja nanti, belat ini perlu dibenamkan ke dalam lumpur agar belat tidak hanyut dan membolehkan udang terperangkap pada jaring ini. Menjelang tengah malam pula, bahagian jaring yang paling atas akan diikatkan kepada buluh supaya bidang jaring yang terbentang akan memerangkap udang. Walaupun belatnya sering menjadi sasaran buaya, namun dia tidak boleh berbuat apa kerana bermusuh dengan reptilia ganas ini akan mendedahkan dirinya kepada maut. Mulut di sini mesti jaga, jangan telanjur cakap. Yalah. Ya, Tapi tak pernah lah. tak pernah lah. Sekarang berapa tahun, mau 10 tahun ke sini memang belum lagi. Seawal jam 7 pagi keesokan harinya, Gary sudah bersedia untuk memungut udang galah yang terperangkap di belatnya. Belat ini perlu dibuka setiap kali dia memungut udang kerana jika dibiarkan, belatnya boleh koyak ketika air pasang di sebelah petang nanti. Seperti yang dijangkakannya, hasil tangkapan kali ini agak lumayan walaupun ada kalanya ia mampu memperolehi tangkapan sehingga 6 kg sehari. Seharian bersama Gary berjalan di dalam selut ini merupakan pengalaman yang sukar dilupakan. Selut ya, yang hampir separas pinggang cukup susah sebenarnya. Tapi itulah aktiviti harian yang mereka lakukan untuk menjaga keluarga. Cabaran tinggi sebenarnya. Biarpun payah, namun kami begitu bersemangat kerana melihat tangkapan udang galah yang agak lumayan. Allah bisa tegal biasa. Begitulah pergerakan Gary yang mudah sahaja berjalan di dalam lumpur, sedangkan kami pula hampir terbenam di lumpur. Namun, kami gagahkan juga bila memikirkan terdapat banyak buaya di kawasan ini. Terbuluh, air pasang nanti senang kita simpan di perahu. Wah, banyak juga nih Giri. Adalah. Adalah sikit ya. Ini dia hasil tangkapan yang cukup terkenal di Banting ini. Giri ini menangkap udang galah yang mencari rezeki dengan menangkap udang galah Giri. Dan musim menangkap udang galah ini biasanya pada bulan April, Mei, Jun. Waktu itu sepanjang sungai ini penuh dengan menangkap udang galah. Dan jika ditahan jaring di tepi sungai ini, satu lokasi sekali saja. Selepas tu 2 minggu kemudian baru boleh pasang balik Giri ya. Itulah dia. Cabaran lumpur dan juga sang bedal sebenarnya, tapi mencari rezeki ya Giri ya. Lingga sebuah pekan kecil yang terletak di pinggir Batang Lupar dan berada hampir 60 km dari Seri Aman. Dianggarkan penduduknya berjumlah hampir 300 orang yang terdiri daripada Melayu dan Iban.
Tio Mui Hua, 53 tahun, berniaga di sini sejak lebih 30 tahun lalu. Mesti kan bulan 6 start. Bulan 6 start. Bulan 7, bulan 8. Tapi ikan banyak bulan 7, 8, 9, 10 banyak. Oh tu masa ikan banyak. Ikan banyak. Udang pula. Undang tidak pilih lah, ikut air. Ikan yang bernilai tinggi disimpan dalam akuarium ini kerana harga yang ditawarkan pelanggan cukup lumayan bagi ikan yang masih hidup berbanding yang telah mati. Selain menjual makanan dan minuman, dia juga membeli udang galah dan pelbagai hasil tangkapan batang lupar. Inilah dia hasil tangkapan yang cukup terkenal di Sarawak. Lingga adalah bandar kecil yang menjadi tempat dipasarkan hasil sungai Batang Lupar ini. Udang galah dari Lingga memang cukup dikenali. Bagi nelayan yang tinggal di sekitar Pekan Lingga, Mui Hua cukup mereka kenali kerana dia adalah pemberi udang galah yang utama di sini. Bot adalah pengangkutan utama bagi penduduk yang tinggal di pinggir sungai. Kami berada di sini menjelang senja sebelum memulakan perjalanan ke kawasan perkampungan yang terletak paling jauh ke pedalaman tanpa jalan darat. Menjelang malam setelah meredah batang lupar yang dipenuhi reptilia ganas selama hampir 1,5 jam, kami sampai di daerah Banting yang menjadi penempatan utama masyarakat Iban. Ikan panjang yang dikatakan enak akan menjadi hidangan makan malam bersama udang galah. Banting, udang banting. Suasana pagi di Banting begitu menyegarkan dengan pemandangan yang belatakan Gunung Pasung, satu-satunya gunung di sini dengan keindahan sawah padi terbentang luas. Tinggal di kampung tidak banyak yang perlu mereka beli, semua boleh ditanam. Bagi masyarakat Iban yang tinggal di kampung Dapar Padang ini, kehidupan mereka banyak bergantung kepada sumber makanan dari sungai dan mereka juga menanam padi. Peristiwa rumah mereka ditelan tanah Cerlus 4 tahun lalu masih lagi menjadi ikawan ngeri yang masih segar dalam ingatan mereka. Sejak peristiwa itu sehingga kini, sebahagian mereka masih lagi tinggal bersesak kerana ketiadaan tempat tinggal lain. Setelah kehilangan segalanya, mereka tidak mampu untuk membina rumah baru berikutan tiada tapak rumah selain dihimpit kemiskinan. Contohnya dah. Syukur kedua malam. Makak pun kena semua. Habis anyut. Ada apa dah tu? Ada selai sepinggang. Sepinggang. Jadi sekarang rumah macam mana? Itulah macam tu rumah. Dah 2 kali lah. Ni Nak 2 kali. 2 kali. Ini ada kawasan yang pernah dibina rumah panjang sebanyak 23 unit menempatkan lebih 100 penduduk dan rumah itu musnah, ranak sama sekali akibat tanah runtuh. Dan ini sebahagian dari penduduk yang masih lagi tidak mempunyai tapak rumah, tidak ada tempat tinggal yang selesa untuk mereka dan
mereka mengharapkan mungkin ada bantuan dari pihak tertentu untuk membina tapak rumah panjang yang baru. Tinggal di pinggir sungai jauh di pedalaman tidak banyak yang boleh mereka lakukan. Bagi remaja masyarakat Iban, menghabiskan masa memancing udang galah adalah hobi yang sinonim dengan kehidupan di kampung. Sungai Strap yang mengalir ke Batang Lupar menjadi lokasi utama penangkap udang tidak pernah menghampakan mereka setiap kali memancing di sini. Bagi masyarakat Melayu yang tinggal di pinggir Batang Lupar, kehidupan mereka banyak bergantung dengan mencari rezeki di sungai ini. Antara maut dan rezeki, itulah dilema yang sering mereka hadapi dan mereka tiada pilihan. Kalau dia terlanggar jaring ini boleh tak dapat ikan betul ke? Betul, sebab dia bau dia masih melekat kat situ kan. Bau dia lekat kat situ, ikan pun takut. Sebab kebiasaan lah bila dia ada kat tepi tu kan. Bila kita hanyut buka, memang tak ada. Tak ada. Nasib jagalah. Meskipun sering berhadapan dengan reptilia ganas, namun bagi Saleh, dia pasrah mencari rezeki di sungai ini. Begitu juga dengan bujang Eli, 58 tahun, seluruh kehidupannya bergantung kepada sumber rezeki di Batang Lupar ini. Tidak seperti Saleh, rezeki menyebelahi bujang pada hari ini. Dia yang turun ke sungai sejak jam 3 pagi lagi memperolehi tangkapan lumayan walaupun hanya memperolehi 3 ekor ikan. Ekor tu, ada orang nak. Udah dah telefon tadi. Ini adalah di antara ikan yang biasanya menjadi tangkapan nelayan di sungai Batang Lupar ini. Macam ni ikan palu je. Ya. Ikan palu, yang ini ikan panjang. Ikan panjang ni adalah data ikan yang dikirakan sedap dan terkenal lah di sungai Batang Lupar ni selain terubuk. Sebab terubuk masa tangkapan dia bulan 5 hingga bulan 10 je. Ya. Jadi pada waktu tengkujuh ni nelayan di sini memang memburu ikan inilah kerana pelampung dia mahal untuk seekor ikan yang sebesar ni. Harga pelampungnya mencecah sehingga RM80 untuk seekor ikan ni. Sekilo berapa je pelampung tu kalau dikumpul? Sekilo, kalau yang besar tu tadi lebih 200 gram tu mau 800 1 kilo. Itulah. Satu ekor tu mau lebih 10 kilo, 200 gram lah, lebih 200 gram. Oh, itulah nilai hasil tangkapan nelayan di Batang Lupar. Kampung Bakung adalah kampung Melayu tradisi yang terletak di pinggir Batang Lupar. Sebahagian besar penduduk di sini menjadi nelayan dan juga bertani dengan menanam padi. Pada setiap hari selepas pulang menangkap ikan, bujang akan membuat jaring untuk menangkap terubuk kerana musim terubuk akan tiba pada Mei nanti. Bukan terubuk 2 inci, 3 inci. Ini 2 inci, 2 inci ni. Kalau untuk terubuk 3 inci setengah. 3 inci dengan 3 inci setengah. Ini 2 inci pakai angkap anak ya. Sekembali menghantar ikan yang dipesan pelanggannya, Duyah Onggong, 55 tahun, membantu suaminya membersihkan pelampung ikan palau dan panjang. Mereka hanya menjual isi ikan sahaja kepada pelanggan dan mengambil pelampung dengan tujuan untuk dikeringkan sebelum dijual kepada pembeli tertentu dengan harga yang cukup lumayan. Setelah dibersihkan, terutama kotoran darah, pelampung ini dijemur sehingga benar-benar kering. Biasanya, pelampung dijemur sehingga 3 hari bagi memastikan ia benar-benar kering. Bagi pelampung ikan panjang, harga yang ditawarkan amat tinggi jika berada dalam bentuk asalnya walaupun sudah kering. Inilah dia produk daripada ikan, daripada pelampung dia yang dikeringkan dan dijual dengan harga yang cukup baik lah. Ini ikan palau, ini ikan panjang dan ini ikan terusan. Inilah yang paling mahal ikan terusan ni.
digeritkan mengikut berat dia. Bagi saiz yang mencecah berat sehingga 30 gram setiap satu ni, jika dijual untuk sekilo, harga dia lebih 13,000 je ya. Begitulah mahalnya. Tapi nak dapat banyak bukan senang je. Susah. Susah. Bagi pelampun ikan panjang, harga yang ditawarkan amat tinggi jika berada dalam bentuk asalnya walaupun sudah kering. Pelampung ini mempunyai pasaran utama dari negeri China dan dipercayai digunakan untuk membuat benang yang digunakan dalam pembedahan. Bujang biasanya mengumpulkannya sehingga 2-3 bulan dan dijual kepada pembeli yang berkunjung ke kampungnya. Ada isi dia 5 kilo, ada 50 gram. Ini isi dia 2 kilo lah, ada. Tak sampai 2 kilo ni. Bertani adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat Iban di sepanjang Batang Upar. Bagi Nawing Girang, 58 tahun, dia menyara 3 orang anaknya dengan menanam hampir 6 ekar padi. Dia menanam padi seluas 3 ekar di kawasan berhampiran rumahnya, manakala selebihnya di kawasan di bawah skim Jabatan Pengairan dan Saliran. Terdapat juga 8 buah skim pertanian yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran, bahagian Seri Aman di sepanjang Sungai Batang Upar. Musim menuai baru saja bermula, walaupun musim tekujuh di sini masih lagi belum berakhir. Cuaca cerah adalah kesempatan terbaik baginya untuk menjemur padi. Tiga hari pun tidak dapat. 3 hari pun tak dapat. Kalau panas ada matahari, 1 hari sudah dapat. 1 hari sudah boleh. Ah. Ini beras ni dia panggil beras apa ni? Beras hitam. Beras hitam. Ah. Memang Dia Iban orang, dia Iban cakap atau brau selum. beras selom. Ah. Mana sedap, beras putih ni ke beras hitam? Itu sedap. Ini Wangi punya. wangi. Ah. Kebanyakan masyarakat Iban di sini menanam padi hitam dan inilah kali pertama kami melihat padi hitam yang kami sangkakan sama dengan pulut hitam. Itu merah tu. Beras merah. Ah. Dia punya padi tu warna merah. Beras dia warna merah. Merah lagi lah. Untuk nasi juga. Untuk nasi lah. Oh, ada beza dia pakcik? Ada, rasa ada. dia? Merah dengan hitam apa beza dia? Itu bagus lagi lah. Hitam lagi bagus. Merah? Merah. Kurang tidak sikit. berapa lah, kurang sikit. Dari segi warna, padi merah ini berwarna lebih gelap sedikit berbanding padi hitam walaupun saiznya sama sahaja. Manakala musim menanam padi ini hanya sekali setahun berbanding padi biasa yang ditanam 2 atau 3 kali setahun. Inilah dia 2 jenis padi yang ditanam oleh kebanyakan masyarakat Iban di Kampung Banting Tengah ini, iaitu padi merah dan padi hitam. Harga padi ini mencecah sehingga RM5 sekilo. Saya pun kali pertama tengok Beras, beras. Ha? Beras RM5 sekilo. RM5 sekilo. Saya pun kali pertama. Secara tradisional. Sebenarnya mereka menanam padi juga di sini secara tradisional. 6 bulan sekali.
tidak menggunakan kerbau untuk bajak, jentera, semuanya dengan keringat. Begitulah gigihnya masyarakat Iban di kampung Banting Tengah ini. Banyak masalah. Tapi dia orang tidak ada bantu lah. Racun pun tidak ada. Baja pun tidak ada. Banyak seperti apabila cuaca tidak elok, jadi gelombang agak besar dan ancaman binatang dalam air itulah yang kita panggil di sini buaya. Hubungan yang amat akrab membuatkan murid-murid ini bersemangat membantu guru membawa barangan ataupun beg kedangan guru di sekolah. Lokasi jauh di pedalaman membuatkan guru perlu keluar ke bandar pada hujung minggu, termasuklah Cikgu Munggu yang sepanjang perkhidmatannya hanya di sekolah pedalaman. Sekolah Kebangsaan Saint Paul Banting ini adalah satu-satunya sekolah di kawasan ini dengan jumlah murid seramai 29 orang. Cikgu Munggu Entalai, 41 tahun, telah berkhidmat di 2 kawasan pedalaman sejak memulakan perkhidmatannya dalam bidang perguruan. Sebelum mengajar di sini, dia pernah mengajar di Lubuk Antu. Pelajar kita kebanyakan tinggal di asrama, jadi pergaulan itu lebih erat lagi, lebih rapat lagi. Jadi sekolah di pedalaman ini sebenarnya lebih menyeronokkan kita karena suasana kekeluargaan itu lebih jelas antara guru dan murid. Jauh di pedalaman bukanlah alasan untuk tidak menjadi cemerlang bagi kedua-dua pelajar, Siti Zaira Zukri dan Wellington Anak Hujan. Mereka adalah pelajar harapan sekolah untuk peperiksaan UPSR tahun ini. Seorang pelajar mendapat 5A dengan keputusan 83.3%. Kemudian dari GPS ataupun grade portal sekolah, peningkatan kami amat membanggakanlah 1.73. Berdisiplin dan bercita-cita tinggi adalah amalan yang banyak membantu guru-guru di sekolah ini dalam melahirkan pelajar dan sekolah yang berprestasi. Mula-mula masa pertama kali datang sini, kira memang pendalaman lah. Tapi bila dah lama duduk sini kan, kira memang dah biasa lah. Tapi memang ni kalau mungkin bagi cikgu-cikgu yang masuk sini memang kira kawasan pendalaman lah. Lokasi pedalaman tidak dijadikan alasan memandang remeh prestasi murid. Selamat pagi, sila duduk. Biarpun berjauhan dengan 3 anaknya, Cikgu Munggu bertekad dan terus mengajar di sekolah ini kerana baginya tanggungjawab yang dipikulnya amat besar. Memang tidak dinafikan bertugas di pedalaman lebih mencabar kerana pelajar di sini kurang pendedahan dari pelbagai aspek. Lantaran itulah yang menguatkan semangat pendidik untuk melahirkan pelajar cemerlang biarpun jauh di pedalaman. Sungai Batang Lupar menjadi nadi kehidupan masyarakat yang sebahagian besarnya dari kalangan etnik Iban yang tinggal di sepanjang sungai ini hampir 200 km. Bandar Seri Aman adalah bandar pinggir Sungai Batang Lupar yang terletak di tengah-tengah antara hulu dan muara sungai ini. Bandar ini turut terkenal di kalangan peluncur antarabangsa kerana ombak tinggi yang dinamakan benak sesuai untuk meluncur.
acara luncur ini diadakan setiap tahun dan Pesta Benak tahun ini akan berlangsung pada 6 hingga 8 April yang akan datang. Selain itu, dataran benak yang dilengkapi bilik pameran fotografi turut menjadi daya tarikan pelancongan. Bantu terletak kira-kira 50 km dari Seri Aman. Ia terkenal dengan ikan tapahnya. Pada awal pagi, jeti Pantu menjadi tumpuan peminat ikan air tawar dan juga udang galah. Pentugan Agai, 55 tahun, adalah peraih ikan tawar yang menanti nelayan menjual hasil tangkapan mereka. Pesta tapah tidak tentulah. Ada bulan 4, ada bulan 5 dia orang. Tengok air. Tengok dia air lah. Walaupun terkenal dengan ikan tapahnya, tapi seekor saja anak tapah yang dijual kepadanya hari ini. Sungai Pantu yang mengalir masuk ke Batang Lupar dikatakan seperti berpesta pada musim ikan tapah yang bergantung kepada keadaan air yang biasanya kering. Joloi anak betul, 53 tahun, adalah isteri tuai rumah Yuli anak Jelani di Rumah Panjang Iban Kampung Jenggok, Seri Aman. Dia baru pulang dari menangkap ikan. Hasil tangkapan ini akan dijual di Pengkalan Pantu pada pagi esok. Masyarakat Iban di sini juga bergantung rezeki dengan menangkap ikan sungai. Malah bagi mereka, sungai adalah media berhubungan utama kerana ketiadaan jalan raya yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Mereka menahan pukat dengan merentangkannya di tengah-tengah sungai. Alat yang dinamakan abau ini dibiarkan di tengah-tengah sungai dalam tempoh masa yang lama kerana ia mampu bertahan selama 10 tahun. Pukat ini biasanya diangkat antara jam 6 hingga 7 pagi pada setiap hari. Pada ketika ini, paras air agak tinggi dan tumpuan tangkapan mereka adalah udang galah. Udang galah hasil tangkapan utama masyarakat di sini. Menangkap ikan ataupun udang dengan menggunakan pukat yang mereka gelarkan abau yang ditahan di tengah-tengah sungai. Pukat ini boleh tahan sampai 10 tahun lamanya jika di dalam air. Tapi rezeki nelayan tidak menentu. Hari ini tangkapan sikit. Ular pun ada. Ular ini ular pai. Kalau jual boleh dapat juga RM20. Sekitar jam 8 pagi, peraih mula berkumpul untuk membeli hasil tangkapan nelayan di sini. Seperti juga di Banting, Pantu juga terkenal dengan udang galah segar dari sungai. Malah difahamkan, udang galah di sini menjadi pilihan penggemar udang galah di kalangan orang kenamaan dan penggemar dari Semenanjung. Ini udang sungai. Sungai apa ni? Sungai Pantu. Sungai Pantu. Air serak. Udang ni dikatakan lebih sedap daripada udang laut lah. Betul tak? Beza dia apa? Beza dia udang laut. Sebab dia air masin, ini air tawar. Dia kata manis lagi ke isi? Manis. Udang sungai manis lagi dari udang laut lah. Jeloi dan suaminya Yuli turut ke Pangkalan Pantu untuk menjual hasil tangkapan semalam. Berbanding beberapa tahun dahulu, harga ikan sungai sekarang lebih mahal. Mari banyak lagi. Saya tak kurang sikit lah. Ini hari kurang sikit. Kurang sikit lah. Mari banyak sikit. Mari banyak.
Batang Lupar sejak bersamaan menjadi nadi kehidupan walaupun manusia dan buaya sesama bertarung untuk meneruskan kehidupan. Selaku pengurus dan pentadbir Sungai Jambatan Parit dan Saliran bahagian Seri Aman, Puan Normah sering mengadakan program bersama penduduk yang tinggal di sepanjang sungai ini. Menjadi tradisi masyarakat Iban di Rumah Panjang Ijo Engkelili ini meraikan tamu yang datang. Mereka masih kuat berpegang pada adat dan tradisi yang mesti meraikan tamu. JPS kerap mengadakan program gotong royong bersama penduduk untuk meningkatkan kesedaran agar sentiasa menghargai dan menjaga kebersihan sungai. Selaku kaum yang kuat berpegang pada adat, mereka memulakan majlis ini dengan upacara tradisi bagi mengharapkan segala majlis ini berjalan lancar dan terhindar dari sebarang ancaman, khususnya buaya batang lupar yang sering mengganas. Celap tindak, wow, saya mudah gerang, pegang, lantang, senang. Tidak saya hidup, dalam pulau hidup. Dia balik lagi ya? Balik. Buayanya itu jalan apa tak tengah lagi jalan naya dia makan tu lah turun dia makan tu anak-anak gua muat Upacara yang mereka warisi sejak turun-temurun lagi dari nenek moyang mereka. Upacara miring ataupun dalam bahasa Ibannya meriong untuk mengadakan majlis yang besar-besar. Persembahan ini diadakan dengan tujuan mereka mendapat keselamatan, tidak diganggu sewaktu mengadakan majlis yang besar seperti kahwin, gawai ataupun apa sahaja majlis yang penting. Kawasan semak perlu dibersih, terutamanya di kawasan kampung mereka bagi mengelakkan sampah tersangkut selain dapat mengelakkan dari buaya bersembunyi sebelum membahan mangsa terutama penduduk selain ternakan seperti ayam dan itik. Melalui program gotong royong pembersihan sungai ini, ia merupakan satu usaha JPS lah untuk meningkatkan kesedaran, memupuk kesedaran di kalangan masyarakat betapa pentingnya sungai dalam kehidupan diorang. Seperti mana yang kita tahu, sungai merupakan sumber air, merupakan jalan laluan perhubungan bagi diorang. Lepas tu juga sungai merupakan saluran air, saluran keluar air lah untuk mengelakkan berlakunya banjir. Lepas tu sungai juga merupakan tempat diorang menangkap ikan, menangkap udang dan sebagainya lah. Biarpun dipenuhi ribuan buaya liar di batang lupar ini, ada kalanya mereka perlu melupakan risiko kerana sama-sama berkongsi sungai. Namun mereka menyedari bahaya dan kekurangan jika terlalu bergantung hidup dengan sungai. Kalau ada jalan raya, memang senang. Kita pergi ke tempat-tempat, pergi pekan, pergi rumah panjang, pergi tempat-tempat lain kalau ada, ekonomi ada senang sikit. Sebab kalau kita pakai sungai, pakai bot, ambil contoh, dari sini saya pergi Seri Aman, ada 6 gelen, pakai bot 15 kuda. 6 gelen? 6 gelen. 6 gelen tu pergi balik ke? Pulang balik. Pulang balik. Berapa harga di 6 gelen ni? 1 gelen RM12. 12 kali 6, RM72. Ya. Zaman berganti zaman, batang lupar masih kekal seperti dahulu.
Kehadiran buaya ganas bagaikan tiada penyelesaian. Hanya manusia yang berani dan cekal mampu mengatasi konflik ini. Ikut saja.